Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 4? Okay, Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran Asas Tilawah Al-Quran. Okay, jadi sebelum itu, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Okay, jadi anak-anak pelajar, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam pelajaran yang kelima berkenaan dengan tajwid Al-Quran. Okay, jadi sebelum ini kita dah sentuh berkenaan dengan hukum apa? Di dalam bidang tajwid Al-Quran ini, di tahun 4 kita hanya sentuh kepada satu hukum bacaan sahaja, iaitu berkenaan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Okay, hukum nun sukun ataupun nun yang mati dan tanwin, iaitu dua baris di atas, dua baris di bawah dan juga dua baris di hadapan. Okey, di bawah tajuk hukum nun sukun dan tanwin ini dia ada 5 hukum bacaan, iaitu izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki dan iqlab. Okey, jadi sebelum ini kita dah belajar dah 4 hukum bacaan, iaitu kita dah belajar izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Okey, 4 ini kita dah belajar dan kita dah tahu dah cara bacaan di setiap hukum bacaan ini. Okay, jadi pada hari ini kita akan teruskan kepada bagaimana kita nak membaca hukum bacaan iqlab. Di mana ini hukum yang kelima di bawah hukum nun sukun dan tanwin. Okey, jadi sebelum itu Ustaz nak kamu keluarkan buku teks Asas Tilawah Al-Quran yang ini. Okey, buku ini. Okey, boleh bawa keluar dan buka muka surat 156. Di muka surat yang terakhir dalam buku teks kamu. Okay, buka dulu. Okey, jadi pada hari ini pelajar kita akan tengok berkenaan dengan hukum iqlab. Bagaimanakah cara bacaan dia? Bagaimanakah kadar nak kena baca dengung ataupun tidak? Okey, unit yang kelima berkenaan dengan hukum iqlab. Okey, kamu juga boleh tengok dalam buku teks. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, iqlab. Okey, iqlab ini apa? Ataupun apakah keadaan iqlab ini dan bacaan iqlab ini? Okey, iqlab ialah apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf iqlab. Ni keadaan dia di mana apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Jadi kita nak tengok bagaimanakah cara bacaan dia. Tapi sebelum itu kita tengok dulu huruf iqlab ada berapa. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, huruf iqlab hanya ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Huruf ba. Okey, jadi sebelum ini, kalau kamu ingat balik, setiap hukum bacaan yang 5 itu sama ada izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki mahupun iqlab ini. Jadi setiap hukum bacaan itu dia ada huruf-huruf dia. Jadi apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf itu, maka dia dibaca ikut hukum bacaan yang betul. Okey, jadi daripada baki-baki huruf-huruf hijaiyah, okay, hanya tinggal satu huruf, iaitu huruf ba, dan huruf ba ini dia merupakan hukum bacaan bagi iqlab. Okay, iqlab ini bagaimanakah cara bacaan dia? Kalau kamu tengok dekat sini, hukum bacaan dia kena baca dengung, kadar dia 2 harakat. Kena baca panjang 2 harakat. Tapi kena ingat kena baca dengung. Okay. Untuk hukum iqlab ini, cara bacaan dengung dia adalah bagaimana? Okay, cara baca dia, okay, kalau kamu sebut nun sukun dan tanwin, apabila kita bertemu dengan huruf-huruf yang lain, kita akan tahan lidah kita daripada kita sebut huruf itu. Sebagai contoh macam kalau hukum ikhfa hakiki kan. Contoh ikhfa hakiki kita baca macam mengkutiba, nun mati bertemu kaf, mengkutiba, kita tahan daripada kita sebut huruf itu. Kalau huruf iqlab pula, bacaan dengung dia adalah secara dengan dengung, bibir kita seakan-akan rapat tapi sebenarnya tidak, ataupun bibir kita
sekadar rapat macam kita kepit ataupun kita letakkan sehelai kertas. Dia punya jarak dia banyak ni je bibir kita. Dia tak boleh rapat sangat. Kalau rapat, dia jadi huruf mim. Dia ini adalah dengung hukum nun sukun dan tanwin, dia kena buka sikit. Okay. Tak jelas kan? Tak nampak kan? Okey, jom kita tengok dulu contoh bacaan bagi hukum iqlab ini. Okey, kita nak contoh bacaan iqlab. Okey, contoh yang Ustaz buat letakkan kat depan ataupun dalam pembelajaran ni, dalam slide Ustaz ni, dalam video ini Ustaz datangkan dua contoh, iaitu contoh bagi nun sukun dan juga contoh bagi tanwin. Okey, contoh ada dua contoh ni. Okey, tiga contoh Ustaz ambil daripada buku dan ada contoh yang Ustaz ambil sendirilah daripada buku Asas Tilawah Al-Quran ini. Okey, jom kita tengok sama-sama dan kamu boleh tengok bagaimanakah cara bacaan hukum iqlab ini dengan betul. Okay, kita tengok yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf ba. Ini adalah contoh nun sukun ataupun nun mati. Nun mati bertemu dengan ba. Okey, tapi sebelum itu saya nak jelaskan untuk hukum iqlab dalam Al-Quran Resam Usmani, iaitu Quran yang kita baca ni, yang kita guna Al-Quran Resam Usmani ni, dia dah letak dah. Maknanya kalau kita tengok, kita dah boleh kenal pasti dah itu adalah hukum iqlab. Iaitu diletak tanda apa? Ni letak tanda ni, mim kecil ni. Mim kecil di atas huruf nun bagi nun sukun, mim kecil di atas baris tanwin. Sama ada kalau baris atas ataupun baris depan diletak ke atas lah. Kalau baris bawah dia akan letak ke bawah. Okey, jelas Okay, jom kita tengok cara bacaan dia. Okey, dengar Ustaz baca, kamu boleh ikut. Min bakhila, min bakhila, min bakhila. Okey, kamu perhatikan bibir Ustaz. Ustaz tak rapat sangat. Ustaz buka sedikit. Okey, tengok contoh yang kedua pula. Min ba'di, min ba'di, min ba'di. Okey, jelas. Okey, ini contoh bagi nun sukun. Okey, dia macam ni. Bibir kamu, kalau kamu rapat, dia jadi huruf mim. Kalau kamu buka luas, dia jadi macam kamu tak bunyikan, kamu dah buang huruf nun tu. Contoh macam mim ba'di tadi, kalau kamu rapat, kamu sebut mim ba'di, salah. Kalau kamu buka pula, mim ba'di, hilang terus huruf nun. Jadi keadaan ni dia kena rapat sedikit, tapi ada ruang sikit. Ruang sikit kalau kamu tengok, tak boleh rapat sangat. Contoh dia bunyi min ba'di. Okey, jelas. Okey, itu contoh bagi nun mati. Kita tengok sebelah pula keadaan bagi tanwin. Tanwin kat contoh kat sini, dua-dua ini Ustaz bawakan contoh tanwin berbaris di hadapan. Okey, dengar cara bacaan ni sama macam tadi, dengung dua harakat. Hillu bihadza, hillu bihadza, hillu bihadza. Contoh yang kedua, alimu bima, alimu bima, alimu bima. Okey, jelas. Itu adalah cara bacaan hukum iqlab. Kena ingat, kena baca dengung dua harakat. Dan hukum iqlab ni macam Ustaz cakap tadi, dia dah ada tanda dah. Mana kalau kamu tengok Al-Quran tu, kamu boleh kenal pasti dah itu hukum iqlab. Ada mim kecil. Sama ada diletak di atas huruf nun ataupun di atas baris tanwin. Tapi kena ingat, kalau baris tanwin dia akan tukar jadi satu baris je. Maknanya satu baris lagi dia dah masukkan dalam huruf mim. Tapi kena ingat, nun mati dan tanwin ini selepas dia adalah huruf ba. Di mana huruf iqlab hanya ba sahaja. Cara bacaan dia, bibir tak boleh rapat sangat, kena buka sikit. Sekadar kita letak satu helai kertas. Okey, boleh jelas? Boleh faham? Okey. Jadi itu adalah contoh ataupun itu adalah cara bacaan iqlab. Jadi lepas ni kamu boleh buka lagi buku teks Asas Tilawah Al-Quran ini, tengok bahagian depan, cari yang ditulis hukum iqlab. Kamu boleh buat latihan membaca. Okey, boleh jelas? Boleh faham? Okey, cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.